Assalamualaikum. Okey, selamat datang untuk first sharing ataupun perkongsian mengenai data analisis menggunakan R. First video dalam bahasa Melayu. Walaupun pernah buat video sebelum ni tapi banyak dalam bahasa Inggeris. Tu pun banyak broken. So yang ni first time untuk BM. Jadi apa yang saya nak tunjukkan dekat sini adalah satu R Studio Cloud, dengan yang kedua satu link buku R for Data Science. Okay. Jadi dalam R Studio Cloud kita mudah nak gunakan dia untuk sesi collaboration, collaboration antara kita dengan rakan-rakan penganalisis yang lain ataupun member kita yang buat analisa sama-sama kita kan. So senang nak share. Yang kedua, senang kalau kita nak buat training, disebabkan dalam R Studio Cloud ni kita tak perlu install R dalam komputer masing-masing dulu. Jadi dalam banyak keadaan dia tidak jadi serabut lah. Kalau tak, memang ikut pengalaman saya lah, yang saya pernah buat workshop data analisis ni daripada tahun 2005, 15 tahun. Jadi banyak masa kita kena bantu untuk install software-software tertentu kan. Jadi kadang-kadang satu pagi tu memang ataupun separuh pada pagi tu memang kita terpaksa habiskan untuk nak install, ataupun ada masalah nak install ni lah, tiba-tiba tak ada admin lah, lepas tu komputer tak cukup power lah, ataupun macam-macam hal lagi lah. Jadi bila kita ada R Studio Cloud, benda yang remeh-temeh macam gitu tu kita boleh elakkan dulu. Apa yang kita pentingkan adalah sekarang adalah untuk terus menggunakan R Studio pada masa tersebut, tanpa perlu nak bazirkan masa menginstall lepas tu boleh sebab banyak masalah kat situ. So jadi R Studio Cloud memudahkan kita untuk satu, buat training. Buat training. Jadi kalau kita ada di sini dan siapa yang nak belajar pada kita tu ada di tempat-tempat lain pun tak ada masalah. Yang kedua, kalau kita nak kolaborasi, katakan saya di sini dan ada kawan-kawan lain dalam satu team yang nak analyze data yang sama, kita boleh collaborate even di luar daripada Malaysia. Jadi ini satu konsep yang sangat powerful. Jadi kalau kita guna software lain ataupun kebanyakan software yang kita biasa kan, macam Excel ataupun mungkin SPSS ataupun Stata, tak boleh buat macam itu kan, unless kita dapat yang server punya version lah, saya rasa lah. Saya tak tahu sekarang ni macam mana, dah lama tak pakai SPSS kan. So itu nombor satu lah kenapa kita guna R Studio Cloud. Kerana nombor satu, senang untuk proses pembelajaran. Senang daripada proses pembelajaran. Kenapa? Sebab tak perlu install R dulu. Yang kedua, memudahkan untuk kita terus guna R. Yang ketiga, saya boleh monitor. Saya boleh monitor apa yang participants dalam bengkel tu tengah buat. Contohnya, kalau kita tengok sini, saya boleh tengok apa yang Syahrul buat, apa yang Erwin buat, Hidayat, Zarudin dan semualah. Saya boleh tengok apa yang participant buat. Pada masa sama saya boleh komen lah bila saya nampak kan. Jadi itu sebab motivasi untuk kita guna R Studio Cloud, memudahkan. Setakat ni dia free lah, setakat ni free. Dan siapa-siapa yang register
Untuk guna RStudio Cloud ni dia akan dapat private space. Saya tak ingat ada berapa. Jadi dia boleh gunakan space tu untuk kegunaan diri sendiri-sendiri, dan mungkin untuk dia buat satu kelas sama-sama dia, untuk dia mengajar, ataupun mungkin untuk dia sharing. Okay. Okay, that's number one. Okay. Yang kedua, saya aim untuk buat video ni tidak panjang lah, mungkin dalam 5 minit saja. Saya tak pasti berapa minit dah saya spend masa ni. Berbalik kepada online buku, buku R for Data Science. Okay, kita Google sikit, R for Data Science. Ni buku ni sangat-sangat bagus lah, R for Data Science. Mana ni link dia punya dekat Amazon ni? R for Data Science. Okay, this one. Okay, R for Data Science. Sekarang ni saya rasa dah edition yang kedua, kalau tak silap saya lah. Tapi yang bagusnya, Hadley Wickham dan Garrett Coleman, dia buat buku ni, konten dia ada dekat dalam online, okay, di website ni, okay, di link ni, okay, r4ds.head.co.nz, okay, dekat sini. Nanti mungkin dekat bawah saya punya YouTube video ni saya akan letakkan link tu. Jadi semua dalam buku tu ada dalam online. So dia pun bagi tahu sebenarnya dia tulis buku ni dia tak dapat untung apa-apa pun. So tapi because dia suka, mungkin dia orang ni pentingkan pengembangan ilmu kan. Jadi dia orang share lah kan. Walaupun sebiji sama dalam buku ni, dalam dan dalam online. Jadi tak boleh beli buku pun. Tapi saya belilah buku tu kan. Sebab kadang-kadang bagus juga ada buku yang fizikal boleh pegang kan. Satu lagi adalah sebabnya dia punya progress R ni memang sangat cepat. Okay? Dalam 2-3 bulan ada benda yang baru, 6 bulan ada benda yang baru. Dalam 1 tahun ada 2 kali major major version dalam R. Okay? Contoh sekarang kita ada R version 4.0.0 kan. Jadi 6 bulan lagi dia akan ada 4.1. Lepas tu 6 bulan lagi, setahun lagi dia akan jadi version 5. Kalau kita spend masa lama untuk tulis buku setahun ataupun 2 tahun, bila buku tu publish nanti, benda yang kita nak ajar tu mungkin dah obsolete. Saya bagi contoh lah, saya dengan Dr. Wan Arifin tulis buku mengenai R. Buku tu dah masuk untuk publication dah dekat setahun tapi tak publish lagi oleh penerbit USM. Okay, so dalam setahun ni banyak benda dah berubah. Okay, so saya galakkan untuk baca buku ni, dan konsep yang kita akan gunakan adalah konsep yang ini. Okay, workflow untuk data science. Okay, workflow untuk data science yang mana kita akan import data tu kita import. Okay, lepas tu kita tidykan data. Okay, sebab data yang di luar sana memang sangat tak teratur. Okay, tak teratur. Okay, jadi kita kena tidykan dia. Okay, kita import masuk ke dalam R, kita tidykan dia, bersihkan dia. Lepas tu kita transform, sebab ada variable-variable tertentu yang kita kena ubah dia. Okay, kita kena tukar dia punya unit, kita kena combine. Contohnya kalau kita ada variable weight dengan height, kita boleh transform menjadi body mass index, itu transform. Okay, ataupun variable yang ada 10 kategori terlalu banyak dan kita kena recategorize jadi 5 kategori saja. Okay, dan kita kena visualize. Okay, jangan lupa visualize mesti wajib. Okay, lepas tu daripada situ kita akan modelkan dia. Lepas tu di situ kita akan mungkin daripada model kita akan transform balik, kita visualize balik, kita keluarkan model lain pula, transform lagi, visualize lagi. Okay, di sini berpusing-pusing sini sehingga kita sampai satu model yang kita rasa bagus, ataupun beberapa model yang kita rasa bagus. Lepas tu kita interpret dan kita communicatekan keputusan kita ataupun report kita tu kepada stakeholders.
Jadi apa yang kita akan buat, kita akan cover semua benda ni, dan semua benda ni harus di apa ni, diguna secara sebeginilah. Ini data science workflow. Okey, saya rasa saya boleh summarize sekali apa yang kita dah kongsikan ni. Pertama, kenapa kita guna RStudio Cloud? Nombor satu, untuk memudahkan kita belajar R. Yang kedua, untuk memudahkan kolaborasi kalau kita berada di tempat yang berlainan. Yang kedua, saya kongsikan satu buku, R for Data Science, buku yang mana anda boleh beli daripada Amazon.com, ataupun anda boleh pergi terus ke website ini. Apa yang ada dalam website ini memang ada dalam buku tu. Dan kadang-kadang yang tak ada dalam buku tu ada dalam website ni sebab dia dah buat perubahan. Okey, saya rasa sampai itu saja. Nanti kita akan tambah video-video yang lain ya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.